Soalan 10 adalah soalan geometri koordinat. Dia bagi gambar ni sebuah lelayang dan dia dah label semua bucu-bucunya. Soalan yang pertama ialah cari nilai P. Dekat sini kita kena faham dua perkara ya. Untuk jawab soalan P ni ada dua kaedah. Benda yang pertama, kita kena faham bahawa ni gambar ni sama panjang. Bersebelahan dia sama panjang. Yang bawah ni pun bersebelahan dia sama panjang. Jadi idea yang pertama kita boleh guna rumus jarak. Idea yang kedua adalah kita kena faham bahawa segala lelayang dia punya perpenjuru. Garis hijau ni namanya perpenjuru diagonal. Mesti serenjang. Bila serenjang kita gunakan idea M1 darab M2 negatif 1. Okey. Jadi ada dua kaedah kat sini, kita tunjuk dua-dua kaedah. Okey, kaedah satu kita gunakan idea serenjang. Garis ni serenjang macam ni. Jadi maksudnya kecerunan KM darab dengan kecerunan LN akan sama negatif 1. Okey. Supaya dia mudah sikit, jadi kecerunan KM sama dengan negatif 1 per kecerunan LN. Okey, kita guna rumus kecerunan. Disebabkan yang ini dia 1 per, jadi kita letak negatif macam ni. Dan macam ni ya, nak tunjuk, nak senang faham, kita saya takut nanti ada yang tak faham kat sini. Saya buat macam ni lah. Negatif 1 per, okey, apa bagi apa macam tu. Okey, yang ini dulu ya. KM. Jadi Y dulu, 3 tolak 5. 3 tolak negatif 5. Negatif 1 tambah 5. Negatif 1 tolak 5. Itu KM. Yang ini, yang sebelah atas ni, Y dia 5 tolak 4. 5 tolak negatif 4. Yang bawah ni adalah P tolak 2. Ya, X punya P tolak negatif 2. Atas Y, bawah X. Jadi kalau macam ini, untuk memudahkan dia, bila 1 per, kita naik atas dia terbalik lah. Jadi yang ni kita kira dulu, 5 tolak-tolak jadi tambah, jadi 8 per negatif 6. Sama dengan, kita terbalikkan sahaja. So yang ni akan pergi ke atas, P tolak-tolak jadi tambah, P tambah 2 per 5 tolak-tolak jadi tambah, jadi 9. Okey, dia terbalik lah macam tu. Maksudnya tadi macam ni, ada negatif. Okey, negatif. Macam ni ya. Contohnya, 1 per, asalnya macam ni. 1 per 9 per P tambah 2. Okey, asalnya macam ni. Jadi bila kita naikkan, dia terbalik lah. Ya, yang P tambah 2 ke atas, 9 ke bawah. Jadi kita fokus kat sini je. Negatif dengan negatif habis. Ni habis negatif. So tinggallah 8 per 6 pindah sebelah 9 dari darab, jadi P tambah 2. 8 darab 9 bahagi 6 dapat 12. P tambah 2, so P adalah 12 tolak 2, P sama dengan 10. Okey, itu kaedah yang pertama lah. Okey, kaedah yang kedua saya letak kat sini. Kita guna kaedah jarak. Di mana jarak yang ini sama dengan jarak ni. Jadi jarak KN sama dengan jarak MN. Jadi gunakan rumus jarak ada punca, sini pun ada punca. Jadi ada kurungan kuasa 2
tambah kuasa 2, sini kurungan kuasa 2 tambah kurungan kuasa 2. Dalam kurungan kita gunakan tolak. Okey. Kita tengok dulu yang KN. Jadi kurungan pertama X. Negatif 1 tolak P. Negatif 1 tolak P. Dalam kurungan ni tolak 3 tolak 5. Okey, ni X, ini Y. Kemudian M dengan N pula. X dahulu, P tolak 5. Ataupun 5 tolak P pun boleh. Tapi kalau P tolak 5, mestilah 5 tolak 5. 5 tolak jadi tambah 5 lah. Saya terus shortcut kat situ. Okey, dekat sini kita boleh potong negatif punca dengan punca habis. Tapi kat sini dia yang payah sikit lah, kena kembangkan kat sini lah. Kena ada kemahiran kembangkan. Negatif 1 kuasa 2, 1. 2 darab negatif P, negatif 2P, negatif positif tambah 2P, negatif kuasa 2 tambah P kuasa 2. 3 tolak 5, tolak 2 kuasa 2 jadi tambah 4. Sama dengan, jadi pun kena kembang, P kuasa 2 tolak 10P tambah 25. 5 dengan 5, 10 kuasa 2, 100. Okey, mana kita boleh potong? P kuasa 2 dengan P kuasa 2 habis. Okey, kemudian kita pindah semua ke sebelah kiri. 2P 1 campur 4 jadi 5 tambah 10P, ni pindah sebelah jadi tolak 125 sama dengan 100, sama dengan kosong. So 2P tambah 10P 12P. 5 dengan negatif 125 akan jadi tolak 120 sama dengan kosong. So 12P sama dengan 120, P sama dengan 120 bahagi 12 sama dengan 10. Saya rasa kaedah kedua ni dia mungkin sedikit bahayalah sebab ada pengembangan lebih susah lah berbanding dengan yang pertama, mungkin lebih mudah. Okey, itu untuk soalan A. So bila kita dah dapat, kita gantikan P dengan 10. Soalan yang kedua, diberi bahawa titik T 2Q berada di atas garis lurus LN. LN yang ini garis dia. Okey. Garis LN yang ini. LN yang ini. Katakanlah kita buat je garis tu. Ini LN. Dekat mana 2? 2 mungkinlah di X2 mungkin di sinilah di sebelah sini. Tapi kita tak tahu dekat mana 2Q tu. Tapi dia berada di atas garis merah ni, dekat dalam ni. Sekitar ni sahaja sebab sini pun dah 10. Okey, sebab sini dah 10. Jadi kosong kat sini, jadi 2 tu antara dalam ni lah. Cari persamaan garis lurus LN dan nilai Q. Okey. So sekarang kita andaikan sahajalah Q kat sini lah, contohlah Q kat situ. So tak tahu titik dia apa X, Y. Jadi sebelum kita cari nilai Q ni, kita cari dahulu. Q ni bukan Q tu bukan titik Q tu dia dia macam ni lah. 2Q, satu titik lain lah, bukan nama titik Q tu. Q tu ialah nilai Y. Okey. Pertama kita cari dahulu persamaan LN. So kita cari keceronannya dahulu. Tadi kita dah padam pula tak apa, kita kira je 5 tolak negatif 4 bahagi
P tadi dah 10 ya. 10 tolak negatif 2. So kita dapat 9 per 12. Betul ya? 5 tolak-tolak 9, jadi 9. Kemudian 10 tolak-tolak 2, 12. Jadi kita boleh kecilkan. So M sama dengan 12 per 9 per 12, 3 per 4. Okay. So Y sama dengan 3 per 4 X tambah C. Kita ambil satu titik. Katalah kita ambil titik 10.5 lah, sebab senang, dia positif. Ini X, ini Y. Kita gantikan X5, 3 per 4 X. X kita letak 10 tambah C. Jadi kita kira kat situ. Okay, so C kita dapat negatif 5 per 2. So persamaannya adalah Y sama dengan 3 per 4 X tolak 5 per 2. Okay, ini jawapan dia. Okay, tapi dia nak apakah titik Q. Jadi kita tahu ini X, ini Y. Kita ganti saja dalam persamaan ni. So kita nak cari Y. Y adalah Q sama dengan 3 per 4 X ni adalah 2 tolak 5 per 2. So kita akan dapat Q. Kita kira kat situ, dapat negatif 1 lah. Okay, yang tu boleh kira nanti. Boleh kira sendirilah. Okay, so itu jawapannya. Kemudian, hitungkan luas dalam unit persegi bagi layang-layang KLMN. Jadi, luas ni pun kita boleh kira. Okay, kita dah ada koordinat tu. So, kita gunakan rumus luas lah. Luas KLMN sama dengan 1 per 2 modulus. Katalah saya start dengan titik N kot, sebab dia positif. 10, 5. Lepas tu 5, negatif 5. Negatif 2, negatif 4. Negatif 1, 3 dan tutup balik dengan 10, 5. Dan kita lakukanlah kat sini dia punya pendaraban dia. Jadi sekarang yang ke bawah saya darabkan. Negatif 50 tambah jadi tolak 20 tambah jadi tolak 6 tambah jadi tolak 5. Kemudian naik ke atas. Tolak 25. Tak muat, saya letak bawah. Tolak dengan tolak jadi tambah. Tapi masih lagi tolak 10. Tolak dengan tolak jadi tambah. Tetapi jadi tolak 4. Positif 30 jadi tolak 30. Okey, jadi kita selesaikan kat situ. Setengah. Okey, kamu totalkan lah. Kita totalkan kat situ, akan dapatlah jawapannya 75 unit persegi. Okey, dan yang terakhir, satu tali diikat dengan syarat jarak antara titik K dan M adalah sentiasa 3:1. Kita tengok balik. K dengan M 3:1. Okey, saya lukiskan balik gambar ni sebab dia suruh buat lokus ya, persamaan lokus. Kita buat melintang je. Sini titik K, sini titik M. Di sini ada titik ada satu titik lah, 3:1. Jadi sini 3, sini 1. Katalah sini titik Z.
Okey, kita labelkan balik sini negatif 1, 3. Sini 5, negatif 5. Okey, kita nak cari persamaan lokus yang ini. Okey. Pertama, kita kena tuliskan dia punya nisbah ya. Tadi kita dapat daripada persamaan ni, kita kata KZ bahagi ZM sama dengan KZ adalah 3, ZM adalah 1, 3/1. Okey, kita kena start macam ni lah. Saya letak titik Z ni kan. Jadi KZ adalah 3 unit atas. Jadi ZM adalah 1 unit. Jadi kita buat darab silang. Jadi 1 darab KZ jadi KZ sama dengan 3 ZM. Okey. Jadi sekarang kita gunakan rumus jarak. Ni ada punca 3 ni 3 rumus jarak. Dan kuasa 2 tambah kuasa 2, sini pun kuasa 2 tambah kuasa 2. Ini mesti X, ini mesti Y, ini mesti X, ini mesti Y. Okay, so K dekat sini, titik K lah. Kita ambil titik K, jadi tolak-tolak jadi tambah 1. Jadi yang Y ni tolak 3. Ya, ini X, tolak-tolak jadi tambah. Sebab dalam ni dia operasi ni tolak ya, jarak. Jadi bila tolak dengan tolak jadi tambah 1. Tolak 3 lah. Kemudian yang ini ZM, kita ambil titik M punya koordinat. Jadi X tolak 5 dan Y tolak-tolak jadi tambah 5. Okey, macam tadi juga kita kata bila ada punca dengan punca, tak boleh potong ya kat sini. Jadi kita kena buat apa? Kita kena kuasakan 2. Kenapa kena kuasakan 2? Sebab ada 3 kat sini. Jadi kita kena kuasakan 2. So bila punca bertemu kuasa akan habis. Tapi ni jangan lupa 3 kuasa 2. Yang ini dengan ini dia akan hapus lah. Jadi kita akan dapat, ini akan hapus. Saya tulis balik X tambah 1 kuasa 2 tambah Y tolak 3 kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2 9. Kita kurungkan X tolak 5 kuasa 2 tambah Y tambah 5 kuasa 2. Okey, dekat sini kena ada kemahiran pengembangan lah. X kuasa 2 tambah 2X tambah 1 tambah Y kuasa 2 tolak 3 tolak 6Y tambah 9 sama dengan 9 biarkan kat luar. Jadi yang ini kita kembangkan. X kuasa 2 tolak 10X tambah 25 tambah Y kuasa 2 tambah 10Y tambah 25. Tutup kurungan. Dan kita kena kembangkan. Jangan lupa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sebelah kiri ni kita mana boleh total? Okey, kita boleh totalkan yang ini. 1 dengan 9. So X kuasa 2 tambah 2X tambah 10 tambah Y kuasa 2 tolak 6Y. Yang ini kita kembangkan lah. Yang 9X ni 9X kuasa 2 tolak 90X tambah 25 darab 9 225 tambah 9Y kuasa 2 tambah 90Y tambah 225. Okey, tak ada kurungan. Dan kita boleh pindah sebelah. Bila pindah sebelah, saya nak padam di sini. Jadi tolak di sini. Tolak tambah sini akan jadi tolak Jadi tolak sini, tolak sini, tolak sini pun tolak. Dan hujungnya sama dengan kosong. Saya nak pindah kat situ. Okey. So kita tengok satu persatu. X kuasa 2
Ni. Ni. So kita dapat tolak 8 X kuasa 2. Okey, kemudian yang ada kuasa 2Y, Y kuasa 2. Yang ni. Jadi sama juga, tolak 8Y kuasa 2. Kemudian 2X 90X. So tambah 92X. Kemudian Y pula. Tolak 6Y. Tolak 90Y. Tolak-tolak. Jadi tolak-tolak. Tolak 96Y. Dan kemudian yang tak ada X dengan Y, total je 10. Tolak 225. Tolak 225. Tolak 440 sama dengan kosong. Jadi kita nak jadikan yang ada kuasa 2 ni positif. Jadi kita positifkan dia. Tukar tanda semua. Positif. Positif. Tolak. Kemudian tambah. Tambah. Okey, tukar tanda semua. Kemudian boleh kecilkan lagi. Kita boleh bagi dengan 4. Okey, bahagi semua dengan 4. So, akhir sekali kita akan dapat 2X kuasa 2 tambah 2Y kuasa 2 tolak 92 bahagi 4. 23X tambah 24Y tambah 110 sama dengan 0. Okey, jadi itulah dia punya persamaan. Lokus mesti dalam bentuk teringkas lah. Kalau kita boleh kecilkan, kita kecilkan. Okey, sekian.